Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, salam sejahtera Asia. Terima kasih kerana sudi lagi menemani kami pada pagi ini. Hari ini hari Jumaat, 15 Oktober 2021, bersamaan dengan 8 Rabiul Awal 1443 Hijriah bersama dengan saya, Ghazali Zawali. Saya, Sharon Kezia, hanya dalam siaran Sejahtera Asia di saluran TVS 122 Astro dan MyTV. Jadi saya kira kan guys, hari ini merupakan hari Jumaat dan besok merupakan hujung minggu yang saya kira merupakan minggu pertama masyarakat negeri Malaysia khususnya dibenarkan untuk rentas negeri. Dan kepada anda sekiranya anda mempunyai perancangan untuk balik ke kampung dan melakukan pemanduan dalam jarak yang jauh, jadi kami sentiasa doakan dan harapkan anda pulang dan pergi dan balik dengan selamatnya. Dan pastikan kenderaan anda diperiksa terlebih dahulu dalam keadaan yang selamat untuk memastikan anda boleh pergi dan balik dalam keadaan yang selamat. Dan sentiasa pastikan kediaman anda ditutup, kita matikan switch, kita pastikan kat dalam rumah itu selamat sebelum kita meninggalkan rumah tersebut guys. Sebab saya kira memang ramai dalam kalangan masyarakat negeri Malaysia khususnya pasti tidak sabar-sabar guys untuk pulang ke kampung. Betul, satu tips sebenarnya kalau kita nak tinggalkan rumah dalam jangka masa yang agak lama kan, tanpa rasa was-was. Sebab sekejap lagi kita nak bincang mengenai topik psikologi, rapat dengan OCD dan sebagainya. Ada yang mereka mengalami OCD, Sharon. Jadi tipsnya ambil gambar. Kalau suis peti sejuk tu kita buka ke tutup ke, ambil gambar. Suis lampu tu dah tutup ke, ambil gambar supaya bila kita di kampung kan bersama dengan keluarga, kita tak adalah rasa was-was kan. Baik, hari ini apa kata untuk blok yang pertama ini, sebelum kami bawakan topik penjagaan kesihatan mental semasa norma baharu, sekejap saja lagi dalam blok yang kedua, kami bawakan tumpuan utama yang perlu menjadi fokus anda hari ini. Sangat penting, kami akan berbicara mengenai Belanjawan Sarawak 2022, bantuan untuk IKS dan sebagainya. Kita mulakan dahulu dengan perincian yang pertama. Belanjawan Sarawak 2022 bantu komuniti perniagaan. Ini antara respons dan reaksi kalau boleh kita kongsikan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong, Fazruddin Abdul Rahman. Beliau menyifatkan Belanjawan Negeri Sarawak 2022 yang diumumkan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari Tun Abang Haji Openg pada Selasa lepas adalah sebagai suatu yang inklusif, berteraskan rakyat dan meneruskan kesinambungan agenda pembangunan di Sarawak. Belanjawan tersebut jumlahnya adalah 10.136 bilion ringgit pada tahun 2022 ini telah diperuntukkan bagi beri tumpuan kepada rakyat dalam situasi kesan daripada pandemik COVID-19. Malah Sharon, menurut Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Julahi Narawi, beliau sangat gembira untuk Belanjawan 2022 pada kali ini kerana peruntukan seperti pembinaan jalan raya, jambatan dan komunikasi turut diberi perhatian. Dari segi agenda pembangunan sosial, kata Datuk Julahi, ia dapat dilihat apabila Kerajaan Sarawak turut menyediakan bantuan kepada golongan nelayan, petani dan juga usahawan. Itu kata Datuk Julahi. Menurut Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana, Datuk Muhammad Naruddin Majais pula, Belanjawan negeri ini turut merangkumi semua aspek masyarakat, termasuk belia, golongan usahawan dan peniaga kecil. Itu pandangan mereka. Kalau saya tanya Sharon sendiri, apa yang paling rakyat harapkan untuk Belanjawan 2022 kali ini? Saya kira dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu ni, ekoran pandemik yang melanda negara kita di mana semua sektor adalah terjejas, saya kira ini merupakan satu nafas baru kepada semua masyarakat negeri Sarawak khususnya, tak kira lah dalam bidang apa pun, kerana bantuan yang dihulurkan ini seolah-olah memberi satu nafas baru untuk mereka membina kerjaya mereka sendiri dan sekaligus dapat meningkatkan kualiti hidup mereka sendiri. Sebab kalau kita lihat kan guys, rentetan daripada PKP yang telah dijalankan, banyak dalam kalangan masyarakat kita yang kehilangan punca pendapatan dan ada juga dalam kalangan mereka yang kita lihat di laman sosial amat menyedihkan, mereka memilih jalan sikat seperti membunuh diri ataupun mengalami depresi ekoran daripada kehilangan punca pendapatan, masalah ekonomi, masalah keluarga. Jadi bantuan yang disalurkan oleh kerajaan ini merupakan satu inisiatif untuk mengembalikan semula kesejahteraan masyarakat dengan membina hidup yang baru, dengan membina ekonomi. Kerana kita tahu guys, ekonomi ini merupakan kelangsungan hidup masyarakat. Jika kita tidak mempunyai ekonomi, dia akan membawa kepada permasalahan yang lain guys. Betul. Ianya saling berkait rapat saya kira. Dan peruntukan perancangan untuk satu perkara yang kita tak boleh ramal. Kita kena belajar tahu daripada situasi pandemik COVID-19 ini, ianya tak ada siapa yang boleh ramal kan. Jadi Belanjawan ini perlu menjurus kepada sesuatu perkara yang kita tak boleh ramal supaya sekiranya berlaku perkara tersebut
kita sudah bersedia. Betul, Dan bayangkanlah dengan permit rentas daerah, lepas tu minggu ini di Sarawak pula JKNS telah memulakan pemberian dos ketiga dan dos penggalak vaksin COVID-19, maka saya kira ini akan mula membuka pergerakan masyarakat dan pada masa yang sama memberanikan mereka untuk membuka semula operasi perniagaan. Justru Sharon, saya kira sekiranya pelaksanaan belanjawan 2022 ini insya-Allah berjalan dengan lancar, pastinya jurang bandar dan luar bandar akan terus dapat dirapatkan. Juga kita nak kongsikan orang kata berita baik, bantuan kepada penjawat awam Sarawak yang bakal menerima bantuan khas sebulan setengah gaji pokok. Seterusnya untuk penjawat awam agensi kerajaan persekutuan yang berkhidmat di Sarawak, SIDA akan menerima RM500. Ya, terima kasih Kerajaan Negeri Sarawak atas keprihatinan anda kepada kami semua. Saya kira yang merupakan satu kabar yang baiklah. Minggu ni lah guys, kita banyak dikabarkan dengan kabar-kabar yang baik daripada kerajaan kita yang sentiasa memahami dan lebih pentingnya mereka turun ke padang untuk melihat apakah permasalahan rakyat, apakah tuntutan dan kehendak rakyat yang perlu mereka penuhi dengan adanya belanjawan ini dapat membantu dan dapat mengisi kekosongan kehendak dan keperluan rakyat itu sendiri guys. Itu berita baik buat penjawat awam. Betul. Ada lagi berita guys, baik buat IKS dan peniaga mikro. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari Tun Abang Haji Openg mengumumkan 2 bantuan tambahan kepada industri kecil dan sederhana IKS dan perniagaan mikro di bawah BKSS 7.0 Plus. Pertama, dengar baik-baik bantuan kewangan khas kali bayar RM10,000 kepada IKS di Sarawak yang berdaftar dengan Perkeso adalah dilanjutkan dari 31 Disember 2020 hingga 31 Mac 2021. Bantuan kewangan ini, kata Ketua Menteri, dijangka memanfaat 470 entiti perniagaan aktif dengan kos perbelanjaan langsung ditanggung Kerajaan Sarawak berjumlah RM4.7 juta. Itu IKS. Untuk perniagaan mikro pula Sharon, Kerajaan Sarawak juga akan menyediakan bantuan kewangan khas kali bayar RM3,000 kepada perniagaan mikro di Sarawak yang berdaftar dengan Perkeso setakat 31 Mac 2021 dan bantuan kewangan ini akan dibayar pada Disember 2021 ini dan dijangka memanfaat kira-kira 24,600 perniagaan mikro dengan kos perbelanjaan langsung RM73.8 juta, Sharon. Jadi kita ucapkan terima kasihlah di atas bantuan yang telah diberikan guys, kerana semasa dalam Perintah Kawalan Pergerakan sebelum ini sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS umpama telur di hujung tanduk. Berdasarkan survei yang dijalankan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Operasi, dianggarkan 580,000 perniagaan yang mewakili 49% dari sektor PMKS berisiko menutup perniagaan. Ekoran daripada perniagaan mereka yang tidak boleh beroperasi. Dan sekarang ni kita beralih daripada fasa pandemik ke fasa endemik di mana kebanyakan perniagaan dibenarkan beroperasi. Ditambahkan pula dengan bantuan yang dihulurkan, saya kira perniagaan sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana ini mampu dihidupkan semula dan mereka mampu beroperasi seperti biasa dan menjana pendapatan seperti sebelumnya. Kerana kalau penutupan perniagaan ini guys, secara tak langsung membawa makna lebih 7 juta rakyat Malaysia yang akan bakal kehilangan pekerjaan. Sebab sebelum ini apabila Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, sebelum diumumkan bantuan ini dan sebelum diumumkan kita berada dalam fasa endemik, dalam lingkungan 7 juta rakyat Malaysia akan ataupun berisiko kehilangan kerja. Dan saya kira sekiranya mereka dibantu Sharon, ia membuka rezeki lagi kepada anak-anak muda dan mereka yang lain. Bayangkanlah sekiranya perniagaan kecil mereka di luar bandar ini terus berkembang maju, dapat membuka peluang pekerjaan pula untuk mereka yang lebih memerlukan. Itu untuk peniaga kecil dan sederhana. Tadi kita dah bercakap mengenai bonus untuk penjawat awam kan. Bila dah dapat bonus tu, kata orang jangan lalu lupa dengan tanggungjawab kita. Kerana komitmen golongan penjawat awam ni Sharon dalam melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin adalah demi kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Sebab kata Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari Tun Abang Haji Openg dalam majlis penyampaian Anugerah Sarawak Civil Service Innovation Convention Award, penjawat awam juga disaran untuk terus cari pendekatan baru dalam menambah baik mutu perkhidmatan yang berkualiti, menerusi penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D. Maksudnya Sharon, melihat kepada situasi pandemik COVID-19 yang sebenarnya secara berperingkat sudah pun dapat kita atasi pada hari ini, penjawat awam khususnya perlu berfikir secara lebih kreatif dan inovatif. Yang mana sekiranya mereka berhadapan dengan masalah rakyat yang tidak dapat diselesaikan dengan kaedah yang lazim, maka peranan mereka kini
tak boleh tidak, mereka kena fikirkan satu cara yang bukan lazim ataupun berfikir di luar kotak, think out of the box untuk menyelesaikan masalah tersebut kan. Yalah, untuk pengetahuan Negas dan juga kepada semua penonton bahawa Majlis Sarawak Civil Service Innovation Convention Award ini merupakan satu majlis pengiktirafan yang tertinggi dan berprestij untuk hasil ciptaan atau penambahbaikan inovasi dari cetusan idea kreatif dari kalangan penjawat awam khusus untuk mempertingkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan kerajaan. Dan dalam majlis ini juga mereka menekankan kepada untuk mengiktirafkan pencapaian keberhasilan projek inovasi semasa konvensyen Kumpulan Inovasi dan Kreatif Perkhidmatan Awam Sarawak. Jadi kan Kas, untuk pengetahuan kita, saya pun rasa bangga juga sebenarnya sebab bukan mudah untuk calon-calon ini menerima anugerah kerana setiap projek yang dipertandingkan semasa konvensyen akan dinilai oleh panel-panel profesional bertauliah dan berpengalaman. Penilaian projek KIK, ICC akan dibuat secara star rating berdasarkan kriteria-kriteria tertentu selaras dengan standard antarabangsa International Convention Quality Control Circle. Untuk tujuan tersebut, Gas, setiap projek itu dia akan dinilai bermula dari minimum 1 bintang hingga maksimum 7 bintang yang mana setiap bintang mewakili nilai RM1,000. Dan antara pemenang anugerah adalah pemenang anugerah khas Siska pada tahun ini adalah dari Agensi Jabatan Hutan Sarawak. Penerima anugerah inovasi Ketua Menteri Sarawak adalah kumpulan 2 Taruh, 2 Semong, Agensi Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Sarawak. Dan penerima anugerah inovasi Ketua Menteri pada tahun ini adalah Encik Dol Hadi Haji Mazuki dari Unit Pemodenan Perkhidmatan Negeri Jabatan Ketua Menteri. Tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah dan itu adalah antara penerima anugerah. Sebenarnya ada lagi yang lain. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kerana sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik anda. Tahniah dan syabas diucapkan kepada para pemenang Anugerah Sarawak Civil Service Innovation Convention Awards 2021 yang mana ianya telah dianjurkan secara maya dan bertemakan inovasi merentasi norma baru. Kita berpindah ke Unimas pula. Majlis Convocation Unimas ke-24, Unimas tunjang realisasikan Sarawak maju menjelang tahun 2030. Sebab semalam berlangsungnya Majlis Convocation ini menerusi Facebook rasmi Unimas. Tahniah terlebih dahulu kita nak ucapkan kepada golongan graduan Unimas yang telah selesai melanjutkan pengajian dengan jayanya. Biarpun kita tahu dikekang di sebalik pandemik COVID-19 ini, namun ini tak pernah melemahkan semangat mereka. Bila bercakap mengenai Unimas di kan Sharon, peranan dan sumbangan Unimas dalam ekonomi digital Sarawak sememangnya amat diperlukan. Kerana kata Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari Tun Abang Haji Openg, dalam hal ini Unimas telah diberi kepercayaan oleh Kerajaan Sarawak untuk menjadi penyelaras pusat kecemerlangan Sarawak yang bertindak sebagai penggerak utama untuk bolehkan aktiviti pembangunan pendidikan dan teknologi dilaksanakan secara holistik dalam usaha menyokong sektor ekonomi digital. Ini penting ekonomi digital supaya target kita Sarawak untuk mencapai status negeri maju menjelang tahun 2030 insya-Allah tercapai. Saya setuju dengan apa yang dikongsikan oleh Gas kerana negara memerlukan bakat yang dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran STEM untuk mengekalkan daya saing global negara. Justru kesedaran mengenai kepentingan STEM telah mendorong perubahan besar dalam sistem pendidikan negara dengan banyak peralihan dibuat dalam proses memperkenalkan STEM di peringkat sekolah bagi memastikan sistem pendidikan taraf keperluan global. Jadi kalau kita lihatkan Gas, untuk kita mewujudkan satu generasi yang celik STEM ni, yang cakna STEM ni, kita bermula daripada peringkat yang rendah iaitu dari peringkat sekolah sendiri. Kerana generasi muda ini merupakan generasi yang akan mewarisi negara kita di mana kita perlu memastikan menyiapsiakan mereka ni daripada peringkat awal supaya mereka celik ataupun cakna dengan STEM ini dan sekaligus dapat membangunkan negara dan membawa negara ke arah yang lebih maju lagi, Gas. Sains, teknologi, kejuruteraan ini memerlukan attention span yang panjang. Maksudnya mereka perlukan kemahiran analitikal yang mendalam. Sekarang ini kita tahu banyak media sosial, permainan online dan sebagainya. Jangan biarkan ini mengganggu-gugat tahap fokus anak kita supaya mereka setibanya mereka di peringkat pengajian tinggi, mereka boleh menyumbang sesuatu kepada negara. Itu yang kita nak. Seterusnya, dia selaraskan dengan objektif pembelajaran abad ke-21 di mana untuk melahirkan lebih ramai pembelajar sepanjang hayat, iaitu mereka yang mempunyai kemahiran pelbagai untuk memastikan kesinambungan kehidupan dalam zaman yang sentiasa berubah. Jadi kita ingin melahirkan satu masyarakat yang pembelajar sepanjang hayat, bukan hanya kita berfokuskan di peringkat sekolah ataupun di peringkat IPT, tapi sepanjang hayat mereka. Sepanjang hayat. Dan di peringkat IPT itu tak terhenti di situ sahaja.
sahaja. Golongan graduan, pelajar kena fikir macam mana nak adaptasi dengan situasi pekerjaan baru. Macam kita lihat sekarang kan, e-hailing sangat aktif masa pandemik COVID-19. Jika kita tak bersedia, rugi. Sharon, kita nak melengahkan masa. Kita pasti nak bawakan juga ringkasan perkembangan terkini COVID-19. Mungkin di seluruh Malaysia dahulu. Ya, saya akan mulakan dengan perincian COVID-19 di Malaysia. Ya. Status terkini COVID Malaysia setakat semalam, Malaysia mencatatkan kes sembuh meningkat kepada 12,456 kes, manakala kes baru pula sebanyak 8,084 kes, menjadikan jumlah kes kumulatif sebanyak 2,369,613 kes. Dalam pada itu, 133 kes yang dilaporkan adalah kategori 3, 4 dan 5, manakala 7,951 kes lagi terdiri daripada kategori 1 dan 2. Kes yang memerlukan rawatan di unit rapi adalah sebanyak 702 kes dan kes yang memerlukan bantuan pernafasan pula adalah sebanyak 367 kes dan 4,897 kluster telah tamat, manakala jumlah kluster yang masih aktif ialah 744 kluster. Setakat semalam, jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 di Malaysia adalah seramai 27,593 orang. Taziah diucapkan kepada keluarga mangsa. Pencerian seterusnya COVID di Sarawak, guys. COVID-19 di Sarawak 1,061 kes baru, Sharon. Yang mana 98.11% adalah kategori 1 dan 2. Manakala kategori 3, 4 dan 5 merekodkan hanya 1.89%. Kalau anda lihat di skrin, Kuching masih menjadi daerah yang tertinggi dengan kesnya iaitu 278 kes. Diikuti Miri 235 kes, Sibu 155 kes, Sibu 155 kes. Diikuti lagi dengan beberapa lagi daerah yang lain. Anda boleh rujuk di Facebook JPBNS dan social media TVS TV MY. Dan itulah saya kira sedikit sebanyak hari itu hari Jumaat. Jadi pastinya ada ramai adik-adik kakak-kakak yang buat lauk ekstra kan untuk disedekah dan sebagainya kepada jiran-jiran. Kalau bolehlah semangat ni hari Jumaat nak bersedekah, tapi amalkan SOP lah supaya semuanya selamat dan pada masa yang sama kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara kita kan. Sentiasa memberi dan menerima, guys. Kita saling melengkapi di antara satu sama dengan lain. Selepas ini kita akan kembali bersama dengan tetamu kita hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana, pagi Jumaat. Ya, kembali lagi bersama saya Sharon Kezia dan juga Ghazali Zawawi. Kita nak raikan ni. Kita nak raikan komen mereka dekat FB Live. Selain daripada TVS, Salah Satu Dua Astro dan MyTV, juga kami bersiaran langsung menerusi FB Live, Facebook Sejahtera Asia dan Facebook TVS. Kata Syarif Dobi dan Jerami Kasar, selamat pagi Sejahtera Asia, selamat pagi TVS, selamat pagi juga kepada kita orang. Hati-hati mana-mana yang nak pergi kerja. Okey. Jangan ke mana-mana kerana pada blog ini kami akan bawakan satu topik yang sangat penting. Lebih-lebih lagi kita nak memasuki endemik kan. Jadi selaras dengan kemajuan negara yang kian berkembang, Sharon, sebenarnya pada masa yang sama kita perhati juga peningkatan ketara dalam kadar bunuh diri disebabkan penyakit mental, kesihatan mental dan sebagainya. Hal ini kerana untuk 7 bulan pertama sahaja pada tahun 2021 ini, Menteri Kesihatan kita Khairi Jamaluddin memaklumkan peningkatan sebanyak 58.9% berbanding hanya 262 bagi tempoh yang sama pada tahun 2020. Jadi kesihatan mental, isu bunuh diri ini kita tak boleh abaikan. Sebab itu kita bersama dengan Pegawai Tadbir Unit Sumber Manusia Negeri Jabatan Ketua Menteri Sarawak Nur Latifah binti Abdul Rahim untuk topik penjagaan kesihatan mental semasa norma baharu. Assalamualaikum. Selamat pagi Cik Nur Latifah. Selamat pagi Puan Latifah. Waalaikumsalam. Gasan Sharon ya. Adik, sebelum itu ya Puan Latifah, saya nak wawarkan kepada GAS dan kepada semua penonton bahawa 10 Oktober pada tahun ini merupakan World Mental Health Day dan sepanjang bulan Oktober ini merupakan bulan kesedaran Depression and Mental Health Awareness Month. Jadi bersesuaian dengan topik kita pada pagi ini yang akan kita kupaskan bersama dengan Puan Nur Latifah. Sebelum kita berbicara lebih lanjutlah mengenai kesihatan mental ini, kita tahu ia mengundang kepada rentetan masalah berlainan seperti bunuh diri, OCD dan sebagainya kan, kemurungan. Jadi mungkin daripada Cik Nur Latifah sendiri, kalau boleh dikongsikan terlebih dahululah mengenai definisi kesihatan mental ini, silakan Cik Nur Latifah.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Gus dan Sharon dan tak lupa juga kepada TV Sarawak atas jemputan ke Sejahtera Asia. Okey, sebagai permulaannya sebelum saya kupaskan jawapan saya pada hari ini, sebagai mukadimah macam Sharon cakap tadi, bulan 10 ni telah dipilih sebagai bulan kesedaran tentang kesihatan mental, okey. So di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan kaunseling kebangsaan kepada semua pengamal-pengamal psikologi dan kaunseling dan di seluruh Malaysia terutamanya di Sarawak. Okey. So berbalik kepada soalan, apakah definisi kesihatan mental tersebut? Okey. So sebelum kita pergi jauh, kita kena tahu apa konteks sebenar kesihatan mental itu sendiri. Saya yakin ramai yang masih keliru tentang definisi sebenar kesihatan mental itu. Apakah komponen-komponen dalam perkhidmatan kesihatan mental itu, sampaikan ramai yang salah tanggap ataupun salah tafsir tentang komponen ini, ya. Okey, orang ramai jadi takut untuk mendapatkan perkhidmatan ini kerana takut dianggap bermasalah, ya Gus dan Sharon. Okey, so komponen kesihatan mental ini sebenarnya meluas. Terdapat spektrum kesihatan mental di mana hujungnya ialah kesejahteraan kesihatan mental diikuti dengan masalah kesihatan mental sekiranya tak ditangani dengan segera boleh menyebabkan penyakit mental. Okey. So kita akan lihat satu persatu komponen-komponen ini, ya. Di mana komponen ini adalah berbeza tetapi saling berkaitan antara satu sama lain. Okey. Mungkin saya akan rujuk note sedikit. Alright. So apakah itu kesihatan mental? Kesihatan mental itu adalah keadaan di mana seseorang individu menyedari potensinya dapat berfungsi melalui 3 domain utama, iaitu pemikiran, emosi dan tingkah laku. Ataupun kita boleh konkludkan sebagai pemikiran sihat, emosi stabil, tingkah laku terkawal, ya. So saya ulang, pemikiran sihat, emosi stabil, tingkah laku terkawal. So berbeza pula dengan masalah kesihatan mental. Okey, apa definisi masalah kesihatan mental ni? So masalah kesihatan mental berlaku apabila seseorang individu mengalami gangguan emosi atau perasaan yang boleh menyebabkan fungsi kehidupan seharian tidak mencapai tahap optima. Contohnya kalau dalam keadaan diri kita tertekan, mungkin kita tak boleh berfungsi dengan baik pada satu hari masa tersebut. Okey. So kalau tidak ditangani dengan segera boleh menyebabkan penyakit mental. Penyakit mental ini ialah di mana satu penyakit kronik yang hanya boleh didiagnos oleh pakar psikiatri. That means he or she dah on medication. Nik Syed Nur Latifah, sebab sekarang ni kan kita hidup dalam norma baharu, memang kita dah mula biasa dah kan. Tapi percaya ataupun tidak, memang kebiasaan ini susah untuk kita lakukan. Maksudnya kita susah sebenarnya nak tinggalkan rutin lama yang sudah menjadi aktiviti harian kita. Bagaimana agaknya kebiasaan ataupun norma baharu ini boleh membawa dan menjejaskan kesihatan mental? Okey. So kalau kita dah dengar kan Menteri Kesihatan kita YB Khairy Jamaluddin ataupun YB KJ telah menyatakan bahawa kita ni semua perlu bersedia one step forward untuk kita hidup dengan COVID-19 ni sebagai satu endemik. Endemik ni maksudnya COVID-19 ni tiada penghujung, sentiasa ada dengan kita, cuma kita perlu beradaptasi untuk hidup dengannya, untuk live with it, stay with it. Okey. So untuk hidup dengan COVID-19 ni perlukan norma baharu. Norma baharu ni bukan sekadar scan My Sejahtera, bukan sekadar tembak suhu guna termometer, bukan sekadar guna mask, tapi salah satu norma baharu yang kita perlu integrasikan dalam kehidupan kita ialah bagaimana kita nak ubah kehidupan kita ni, apa yang kita perlu buat untuk kita ubah kehidupan kita supaya dalam perjalanan menuju ke endemik tidak menjejaskan kesihatan mental kita. So macam mana norma baharu ni boleh menjejaskan kesihatan mental? So biasanya kita akan dapat nampak daripada 4 pintu, tapi saya akan kongsikan 3 saja, ya. So 4 pintu ni kita gelarkan sebagai vulnerable factors, iaitu faktor-faktor orang ramai lebih risiko untuk dapat terjejasnya kesihatan mental. So yang pertama, kenapa norma baharu ni menjejaskan kesihatan mental, iaitu ketidaktentuan ataupun uncertainty. So mungkin orang berniaga ni fahamlah tentang ketidaktentuan tu apa, uncertainty. Macam mana rezeki dia hari ini, rezeki dia esok macam mana. So kalau kita hidup dalam keadaan tidak menentu pada tiap-tiap hari, so benda tersebutlah boleh menyebabkan kita
tertekan. Seterusnya dalam norma baru ni kebanyakan hubungan sosial terputus ya. Mungkin sebelum pandemik kita tak sedar apabila kita tertekan, kita pergi hang out dengan kawan-kawan, kita pergi hiking, jogging. So kita actually dapat menanggung semua bebanan luahan perasaan kerana kita ada sumber. Kita ada source of happiness. Tetapi apabila berlakunya pandemik, semua hubungan terputus, dalam semua pergaulan terbatas dari aspek kita tak dapat berjumpa dan sebagainya ya. Dan yang terakhir, isu krisis kewangan. Okey. So pandemik COVID-19 ni bukan sekadar batuk, demam, sesema, sesak nafas, tetapi another impak yang hebat disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini ialah impak kepada ekonomi. Ada orang sampai tak ada makanan atas meja, ada orang sampai terpaksa mengemis, sampai terpaksa minta bantuan. So kita mungkin tak terkesan sangatlah. So mungkin yang terkesan ialah orang di sekeliling kita yang terpaksa kais pagi makan pagi, yang kais petang makan petang. Okey. So itu sajalah yang saya boleh kongsikan. Jadi itu antara punca yang menyebabkan seseorang itu mengalami masalah mental seperti yang dikongsikan oleh Puan Latifah. Tapi selepas ni kita akan ketahui bagaimana menjaga kesihatan mental semasa kebiasaan baru melalui kaedah 5R, semuanya selepas ni dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Suka bila memetik daripada kata-kata tetamu kita seperti tadi. Norma baru ini bukan sekadar kita tembak suhu, scan My Sejahtera, lebih daripada itu. Yang mana kita kena amalkan dan praktikan tabiat kesihatan yang lebih baik daripada sebelum ini. Dan kita tak boleh pandang rendah isu penjagaan kesihatan mental, terutamanya masa pandemik ini, kerana kalau kita lihat data yang telah dikeluarkan oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, untuk 7 bulan pertama tahun 2021, Sharon, beliau memaklumkan peningkatan sebanyak 58.9% berbanding hanya 262 kes bagi tempoh yang sama pada tahun lepas untuk isu masalah mental, Sharon. Dan saya ingin tambah juga di sini ya guys, kerana menurut Kementerian Kesihatan Malaysia mendedahkan sebanyak 91.2% daripada lebih 100,000 panggilan diterima daripada talian bantuan sokongan psikososial yang memerlukan sokongan emosi dan kaunseling. Dan guys, kalau kita lihat dari 1 Januari hingga 21 Mei, talian bantuan sokongan psikososial KKM, Mercy Malaysia serta talian kasih dan bahagian keluarga sosial dan komuniti JAKIM telah menerima sejumlah 101,150 panggilan di mana 91.2% memerlukan sokongan emosi dan kaunseling. Jika kita lihat pada kes bunuh diri di Malaysia, pada tahun 2019, 609 kes yang telah dicatatkan. Pada tahun 2020, sebanyak 631 kes dicatatkan. Dan pada tahun ini, setakat Mei yang lepas, terdapat 463 kes bunuh diri yang dicatatkan. Jadi kita terus kepada Puan Nur Latifah. Puan Nur Latifah, ada masa di talian? Ya, saya ada di talian. Jadi kalau kita lihat kes bunuh diri, kes kemurungan dan kes masyarakat yang memerlukan sokongan emosi dan kaunseling itu meningkat terutama sekali pada tahun ini kerana kita faham bahawa pandemik yang melanda negara kita telah menjejaskan bukan sahaja dari segi fizikal tapi dari segi emosi dan mental seseorang itu. Bagaimana seseorang boleh menjaga kesihatan mental semasa kebiasaan baru melalui kaedah 5R, Puan? Okey, thank you Sharon ya. Okey, selalu kita dengarkan cara mengurus tekanan dengan efektif, cara mengurus stres dengan efisien. Tapi hari ini saya akan cuba bawakan konsep ataupun introduce konsep membina ketahanan diri melalui kaedah 5R. Okey, di sini kita nak ceritakan tips-tips untuk kita bina kekuatan kita walaupun ujian datang, musibah datang, kita still boleh bangkit. So, macam mana kita nak bina kekuatan di diri kita ni? So, ada 5 benda. So, yang pertama ialah regular routine. Yang kedua, relaxation. Yang ketiga, reconnect socially. Yang keempat, reframe mindset. Dan yang kelima, respite spiritually. So actually, kelima-lima benda ni kita boleh buat
dalam kehidupan seharian kita. Cuma kita sedar atau tidak, kita dah buat benda tu. Tapi kalau kita belum buat, it's time for us to change supaya kita boleh ubah kehidupan kita ni. So kita akan tengok satu persatu ya tips-tips ini. Okey, yang pertama ialah regular routine. Ada rutin-rutin tertentu yang kita perlu integrasikan dalam kehidupan kita. Nak jadi good at something, nak jadi bagus dalam sesuatu kemahiran, kita perlu buat. Macam tu juga dengan kesihatan mental kita. So ada rutin-rutin tertentu yang kita perlu integrasikan dalam kehidupan kita yang dinamakan rutin penjagaan kendiri ataupun self-care. Mungkin Gus dan Sharon pernah dengar word self-care ni ya. So self-care ni dalam bahasa mudah kita beri hak kepada diri kita ya. So macam mana kita boleh lakukan dalam penjagaan kendiri kita? So ada 3 benda lah selalunya. So makan makanan seimbang. Good foods for good brain. So eventually apa yang kita makan akan sampai ke otak kita dan membentuk kesihatan kita. So next, tidur kena cukup. Kalau dewasa 6 ke 8 jam sehari. Kalau kita tak boleh nak tidur dengan cukup 6 ke 8 jam sehari, at least have a power nap for tomorrow, for the next day, supaya kita dapat recharge balik tenaga kita. Next, kita punya rutin next ialah bersenam. Okay, bersenam pun perlu. Kalau kita tak boleh nak jogging di trek pustaka, at least regang-regangkan otot ataupun ikut video Zumba dekat YouTube. Dah banyak dah dimuat naik ya. Trek pustaka dia kena spesifik. Pustaka juga. Ni mesti selalu jogging kat pustaka ni. Selalu bagi makan ikan dekat pustaka. Silakan Cik Latifah. Okay, so moving on to the next R, relaxation. Ada masa kita kena cari apa benda untuk membantu kita bertenang. Ada masa kita perlu cari teknik-teknik untuk membantu kita bertenang. In fact, kalau anda semua ada hobi-hobi yang membantu anda bertenang, anda boleh terus lakukan. Contohnya mungkin ada orang hobi dia masak, mengait ke, berkebun, modified motor, apa-apapun lah yang membantu anda bertenang perlu terus lakukan ya. So antara next teknik-teknik yang selalu diperkenalkan iaitu teknik relaxation yang selalu digunakan oleh pakar-pakar lah, pengamal-pengamal psikologi. So salah satu teknik relaxation ialah deep breathing teknik, okey. Teknik pernafasan dalam, okey. Seterusnya R yang ketiga, okey. Ini baru R yang ketiga, reconnect socially, okey. Untuk menjaga kesihatan mental kita ni, kita perlu engage diri kita dengan orang sekeliling kita ya. So kerana mereka inilah punca kegembiraan kita, our source of happiness. Kadang-kadang bila kita sedih, kita boleh serap energi positif daripada orang di sekeliling kita ni ya. Actually pelbagai bentuk sokongan yang kita boleh dapatkan daripada mereka. Contohnya seperti sokongan maklumat, informational support. Contohnya kalau kita perlukan nombor bantuan kebajikan, kita boleh je minta bantuan daripada orang sekeliling kita. Ataupun sokongan emosi ni maksudnya luahan perasaan kepada mereka ya. Alright. So, seterusnya R yang keempat. Apa R yang keempat ni? Masa saya cakap tadi, reframe mindset. Okay. So, reframe mindset ni ialah kita betulkan cara kita berfikir. Kerana kadang-kadang bila kita serabut disebabkan oleh cara kita berfikir dan emosi yang terbit daripada apa yang kita fikirkan. So, macam mana kita nak betulkan cara kita berfikir ni? Ya. So, yang pertama, kita decide apa dalam kawalan kita. So kalau benda tu dalam kawalan kita, kita kena cari real solution. Contohnya kan laptop rosak. Kalau laptop rosak, real solutionnya apa? Kita cari tempat untuk repair. Tapi kalau benda tersebut bukan dalam kawalan kita, is beyond our control, we have to let go. Apa yang beyond our control is kematian, kehilangan yang qada dan qadar, dah ketentuan takdir. Memang kita sedih, tapi kita orang yang meninggal tak boleh nak hidup balik. So kalau benda tu beyond control, kita kena let go ya. Dan yang terakhir yang saya boleh kongsikan ialah respite spiritually. Saya yakin dalam mana-mana agama sekalipun memang ajar kita untuk kita bertaut, untuk kita letak pergantungan kepada pencipta kita ya. Macam hadis riwayat Bukhari, tak ada sesuatu pun yang menimpa seseorang Islam sama ada kepenatan, kesakitan, kesusahan, melainkan Allah hapuskan sebabnya sebahagian daripada dosa-dosanya. So Nabi nak ajak orang Islam untuk melihat daripada sisi yang berbeza. Okay. So kelima-lima rutin tersebut ataupun tips-tips tersebut anda boleh praktiskanlah di kehidupan seharian anda untuk menjaga kesihatan mental anda ya. Ya Puan Latifah, tapi kan Puan Latifah tips yang melalui kaedah 5R rutin ni saya percaya memang dapat membantu
seseorang itu untuk berada dalam keadaan rileks, dapat membantu seseorang itu untuk menangani stres dan sekaligus juga dapat mengurangkan kemurungan yang dihadapi oleh seseorang itu. Namun Puan Nur Latifah, bahawa kita kena akui juga tidak semua individu dilahirkan dalam satu keluarga yang positif. Mungkin ada dalam kalangan penonton kita yang sedang bersama kita pada pagi ini dilahirkan dalam keluarga ataupun kita boleh katakan environment yang toksik. Jadi agak sukar untuk mereka mengamalkan kaedah 5R ni. Bagaimana pula Puan Nur Latifah? Okey, sekiranya ada dalam kalangan kita ni yang dilahirkan dalam keadaan yang toksik, dalam environment yang toksik, mungkin keluarga tidak membantu sedikitlah dalam situasi beliau untuk menjaga kesihatan mental ini. So, apa yang dia boleh buat ialah dia cari source yang lain, sebab banyak source kini macam contohnya kan dalam keadaan pandemik sekarang ni banyak alternatif ataupun platform-platform lain yang disediakan, macam contohnya hotline e-counselling ataupun talian kasih. So sekiranya dia dalam keadaan yang tertekan, dia boleh cari source-source yang available. Macam contohnya Befrienders ke talian kasih, macam kami sendiri di Perkhidmatan Awam Negeri, kami ada sediakan hotline COVID-19 e-counselling. So daripada dia menahan diri ataupun menahan emosi dia keseorangan, so kalau boleh cepat-cepatlah dapatkan bantuan daripada yang lebih pakar. Itulah cepat dapat rawatan dan bantuan daripada mereka yang pakar. Elakkan stigma lah, dapatkan bantuan macam ni, orang kata kita ni tak sioman dan sebagainya. Bukan. Kita kena ambil tindakan yang betul supaya masalah kesihatan mental ini tak menjadi melarat. Dan apa juga saya rasakan guys, apa yang membuatkan golongan yang berada dalam keadaan ini malu untuk tampil ke hadapan untuk mendapatkan bantuan kerana stigma masyarakat yang menganggap bahawa kalau mereka mengalami tekanan, kau gila. Dia terus mempunyai stigma yang macam tu. Itulah stigma. Kita boleh cakap suatu ketika dahulu, saya kira zaman saya, taklah tua sangat. Pada zaman saya, apabila kita berbicara tentang isu stres atau kemurungan, itulah satu topik yang tabu. Tidak boleh diutarakan secara umum. Tapi kalau kita lihat pada generasi sekarang, ia merupakan topik yang sinonim dalam masyarakat kita. Nasib baik kan sekarang ada social media, makanya tersebar pesanan yang positif. Jadi orang kata tak ada lagi lah, kurang lah stigma mengatakan mereka orang sioman dan sebagainya apabila mendapatkan bantuan daripada mereka yang pakar. Terus segera dapatkan rawatan kerana ingat kesihatan mental ini sama pentingnya dengan kesihatan fizikal. Orang di sekeliling kita tu memainkan peranan. Sekiranya rakan kita ataupun sahabat ataupun ahli keluarga kita mengalami keadaan itu, kita sebagai orang rapat sepatutnya kita dapat mengenal pasti perubahan dari segi fizikal, perubahan dari segi rutin harian, perubahan daripada segi emosi yang agak berubah tu kita harusnya mengambil lebih berat. Mungkin kita boleh berbicara daripada hati ke hati apakah masalah mereka. Sebab kadang-kadang walaupun kita rapat tapi untuk bukan pesakit tapi untuk individu yang berada dalam keadaan ini mungkin mereka merasa malu untuk berbicara, untuk open up kepada jadi kita secara detail. Kalau Sharon ada masalah, jangan tagak-agak untuk cerita kat Gaz. Boleh ke? Itulah, kita kena saling kita jaga kita. Betul. Lah. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Puan Nur Latifah binti Abdul Karim yang merupakan pegawai takbir Unit Sumber Manusia Negeri Jabatan Ketua Menteri Sarawak. Jadi saya kira kupasan kita pada pagi ini Gas dapat memberi sedikit rujukan kepada penonton kita khususnya yang berada dalam keadaan mungkin stres, kemurungan ataupun tekanan. Dan pastinya selepas ini jangan stres sebab kita akan dapat ilmu baru pastinya dalam slot pendidikan hanya bersama dengan Cikgu Azila. Dan untuk saya dan Sharon sampai di sini saja. Sampai di sini saja kupasan kita pada hari ini. Terus setia bersama kami pada setiap hari pukul 7.30 hingga 8.30 pagi hanya di TVS saluran 122 Astro dan MyTV. Dan kepada anda yang mungkin esok nak balik kampung ke, nak berziarahi ibu bapa dan keluarga, hati-hati di jalan raya. Seronok juga kan. Tapi ingatlah orang yang tersayang, jaga SOP. Saya Ghazali Zawi. Saya Sharon Kezia. Hanya di Sejahtera Asia, daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Selamat hujung minggu. Bye-bye. Assalamualaikum.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi Jumaat semua. Berjumpa kembali kita pada hari ini. Semalam cikgu dah mengajarkan kepada awak adalah persamaan linear. Pada hari ini, cikgu nak sambung balik dia punya kesinambungan lah persamaan linear yang kita pelajari. Untuk pengetahuan adik-adik, persamaan linear ini mula dipelajari masa tingkatan 1 dan dia akan mengganggu dalam perkataan negatif ni lah. Dia akan mengganggu awak dari tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Matematik tambahan, semua akan ada persamaan linear ni. Dia akan berada di mana-mana. So that's why apabila awak baru nak masuk tingkatan 1 ataupun jika sekarang ini awak berada di tingkatan 1, mesti menguasai persamaan linear. Yang pindah-pindah-pindah tu, adik-adik yang di sekolah menengah tahulah, kalaulah awak di tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4 tetapi masih belum menguasai persamaan linear, masih belum terlambat. Jom cikgu tunjukkan kepada awak. Sekarang ni kita nak tengokkan persamaan linear. Just dia adalah kesinambungan lah daripada apa yang kita pelajari pada semalam. Semalam kita ada buat persamaan linear kan, yang tambah pula. Yang apa ni? Jap. Cikgu sambung ke ni. Okey. Yang pindah-pindah itu dia menggunakan konsep lawan. Apa lawan? Lawan yang cikgu maksudkan adalah yang ini asas sahaja dah. Kita beri asas dahulu. Kalau tambah, lawannya tolak. Okey. Pas, boleh. Kalau darab, lawannya bahagi. Kita main yang ni dahulu. Kalau tambah lawannya tolak, kalau darab lawannya bahagi, bahagi lawannya darab. Macam itulah sebaliknya. Okey, kalau soalan itu ada mengatakan begini, jap cikgu tunjukkan, selesaikan katanya. Bila dia nak kita selesaikan, itu memberi makna bahawa dia nak tahu apa maksud huruf yang ada dekat sini. Bukan apa maksud, apa nilai huruf yang berada di sini. Now, kita tengok di sini aja. Kita tukar warna sekejap. M tambah dengan 5 sama dengan negatif 25. Dia tak nak M. Dia nak tahu M itu nombornya apa. Dalam episod semalam, cikgu dah tunjukkan. Tetapi dalam episod semalam tak banyak tentang nombor negatif numbers. So, hari ini, jom kita tengok yang ini. M ini, tinggalkan di sini seorang-seorang. Kita tinggalkan dia seorang-seorang. Yang kita akan pindahkan adalah tambah 5 ni. Tambah 5 ini kita akan pindahkan pergi ke sebelah. Apabila kita pindahkan tambah 5 ini akan menjadi apa lawan kepada tambah? Lawan kepada tambah ialah tolak. So dia akan jadi beginilah. Negatif 25 tolak 5. Cikgu rasa ramai tahu kod nombor-nombor negatif, cikgu dah pernah ajar. Kalau tak berapa pasti, tekan kalkulator je lah. Negative 25 minus 5 is negative 30. So this is the answer. M itu adalah negatif 30. Maksudnya betul lah, negatif 30 tambah dengan 5, dia akan menghasilkan negatif 25. Itu kalau tambah. Kalau tolak macam mana pula? Jom kita tengok tolak. Soalan yang berikutnya. Cikgu dah sediakan beberapa soalan dekat sini. Kalau yang ini. Q di sini, jangan kita pindahkan Q sebab kita nak tahu nilai Q. Tinggalkan Q di situ. So, negatif 6 itu. Tengok ni, negatif 6 pergi ke sebelah. So, negatif 6 itu kita kira negatif adalah tolak lah. Tolak pergi sebelah jadi apa? Jadi tambah. Maka di sini akan menjadi 4 tambah 6. Tak kesenang. So, Q tu taklah susah sangat. Oh, rupa-rupanya Q itu adalah 10. Macam itulah. Sangat senang kan? Tambah lawannya tolak, tolak lawannya tambah. Okay, now kita tengok pula soalan yang berikutnya. Oh, nampak pula slide yang seterusnya. Tindih sikit, tapok sikit dah. Okay. 2F sama dengan negatif 10. 2F itu merujuk kepada sebenarnya 2F ini maksudnya adalah 2 darab F. Kalau awak nampak, huruf dan nombor bergabung. 3K, 4X, 6Y, itu maksudnya 6 darab Y, 3 darab K. Yang ini 2 darab F. Darab, darab. Darab pergi ke sebelah. So, 2 ini kita bawa pergi sebelah. Darab lawannya bahagi. So, ini akan menjadi negatif 10 bahagi dengan 2. So, negatif bahagi dengan positif, awak akan dapat negatif. Okey. Jadi, negatif 10 bahagi dengan 2, kita akan dapat negatif 5. As simple as that. Senang kan?
Ingat lagi, tambah lawannya darab, tambah lawannya tambah lawannya tolak, tolak lawannya tambah, darab lawannya bahagi. Nanti selepas ini, bahagi lawannya darab. Dan kita mesti tahu bahawa huruf yang kita nak cari itu kita tinggalkan. Jangan huruf itu yang awak pindah. Okay? Boleh faham eh? Boleh faham eh? Boleh faham eh? Okay. Next pula. 5/t. Ini, saya tak tulis nombor soalan lah. Ini soalan nombor 1, ini soalan nombor 2, ini soalan nombor 3, ini soalan nombor 4, dan ini ada gabungan sikit untuk soalan nombor 5 selepas ini. Now, kita tengok soalan nombor 4 pula. Tadadadeng. Ada tadadadeng sikit. Cikgu tukar warna lah dah. Lejuk kata orang warna biru sebelah. Okay, now warna merah pula cikgu gunakan. Ini per. Awak kena ingat, adik-adik daripada sekolah rendah lagi mesti dah tahu. Per itu maksudnya dia bahagi. 1/2. Maksudnya benda yang satu itu bahagi 2. Bahagilah. Okay. Ada per, maksudnya bahagi. Itu maksudnya 5 bahagi T. 5 bahagi T. Bahagi T. Ini terpaksalah kita pindah juga T-nya. Tadi cikgu kata T, huruf tu jangan pindahkan. Tetapi dalam kes ini dia special sikit. Sebab apa? Sebab kalau pecahan begini, dengar. Kalau pecahan begini, atas tak boleh kacau. Atas tak boleh kacau. 5 tu atas kan? Tak boleh kacau. Yang kita boleh pindah, dengan baik-baik, yang kita boleh pindah adalah T ini. So T terpaksalah pindah sebelah. Bila dia pindah sebelah, dia kan bahagi, kan? Dia bahagi. Bahagi pindah sebelah, dia akan jadi darab. Okay, darab. So 10 darab T, yang ini senang. 10 darab T, kita akan dapat 10 T. Very simple. So 5 tinggal di sini. Okay. Masih mengikuti masih mengikuti. Okay. Now, cikgu nak tukar lagi lah warna warna pink pula. Jambu sikit. Okay. No. Now, so 10T ini, okay, kita nak cari nilai T. So kita akan tinggalkan T sorang-sorang dekat luar. 10T ini maksudnya 10 darab dengan T. Okay. Darab pergi ke sebelah jadi apa? Dia bergabung dekat sini, tadi bahagi, sekarang darab. Darab pergi sebelah pula jadi bahagi. So ini akan jadi 5/10. T itu bersamaan dengan 5/10. Jap, cikgu nak insert tu dulu. Insert, senang kakak insert. Alihkan sikit. Okay, now. 5/10 boleh dipermudahkan, dianya akan menjadi 1/2. Maka T letak sini lah elok sikit, cantik sikit rupanya. 1/2. T is equivalent to 1/2. T adalah bersamaan dengan 1/2, setengah. Boleh faham kan? Okay. Tarik nafas dulu. Kita pergi ke bahagian seterusnya. Dia ada gabungan sedikit. Tadi awak tengok huruf di sebelah sahaja. Nombor di sebelah. So kita hanya akan dari sebelah pergi ke sebelah sahaja. Faham tak cikgu masukkan apa ni? Soalan yang kelima ini, awak tengok ni, di sini ada nombor, sini pun ada nombor. Sini ada huruf, sini pun ada huruf. Dah macam mana ni? Nak buat apa ni? Okay, don't worry. Cikgu ada Cikgu akan terangkan satu persatu dengan awak. Okay, awak tengok ni betul-betul. Okay, kita warna-warna apa? Kita warna purple lagi. Okay, now. Yang ada huruf, cikgu bagi tahu sekarang. Sila fokus. Yang ada huruf, kita transfer ke sebelah ini. Okay. Yang ada huruf kita transfer ke sebelah, move ke sebelah kiri. Yang nombor sahaja, ini pindah ke sana. Manakala yang nombor sahaja ini kita pindah ke sebelah ini. Okay. Cikgu harap awak boleh faham sebab last nanti kita nak bagi nombor kita nak bagikan huruf tu di sebelah Tengoklah. Awak tengok ni, awak akan faham. Ini K, ini kekal sahaja K, ini di sebelah ini. Alah, dah nampak lah yang sebelah ni. Okey, tak apa. Okey, ini K. Manakala ini tolak 2K. Tolak 2K ini, bila kita pindah sebelah, tolakkan, pindah sebelah, dia akan jadi lawannya, iaitu tambah 2K. Okey. Semua okey. Okey. Negatif 2 ini, cikgu tukar warna ni pula lah. Okey.
Negatif 2 ini stay dekat sini. Manakala negatif 4 ini kita assume it as tolak 4. Tolak 4 Tolak 4 pergi ke sebelah dia akan jadi tambah 4. Cikgu rasa awak boleh buat ni. Senang je ni sebenarnya. Okey, negatif 2 tambah dengan 4. Kalau masih confused dengan nombor negatif, tekan kalkulator boleh. Tapi sebenarnya cikgu dah ajar dah nombor negatif, nombor positif dalam sejahtera Asia sebelum ni. Kan? Negatif 2 tambah 4 adalah 2. Boleh. K tambah 2K. K ini sebenarnya ada 1 lah di depannya sebenarnya. Cuma tak nampak. Okey. 1K tambah dengan 2K adalah 3K. Nak buat apa sekarang? Kita mesti pastikan hanya K sahaja tinggal di situ. Sebab kita nak selesaikan. Ni soalan dia tadi. Selesaikan. Bila selesaikan, maksudnya dia nak huruf itu. Apa nombornya? Okey. Ini kan darab. Pergi sebelah. Jadi bahagilah. Bila bahagi dia akan jadi 2/3. Tereng. Cikgu harap awak boleh faham Cikgu harap awak boleh faham. Okey, tarik nafas dahulu. Kita pergi ke segmen yang seterusnya. Okey, boleh Segmen seterusnya adalah ini. Cikgu nak reveal sikit. Kesilapan pelajar. Kesilapan pelajar untuk dua soalan ini. Dua soalan yang sama Okey, pelajar tingkatan 4, tingkatan 5, take note. Pelajar tingkatan 4, tingkatan 5, take note. Dengar betul-betul ini. Apabila awak nampak yang ini begini 3M per 2. Oh, ini per cikgu. Ini per maksudnya bahagi. Bahagi pindah sebelah jadi darab. Ya, betul. Okey, saya buat cikgu katanya. Okey, buat. Okey, 2 darab dengan M. Oh, jadi begini cikgu. 2M tolak 1. Ini 3M cikgu. Ingat, salah. Macam tu salah. Kalau kita buat ini per ini yang ini salah. Salah. Kalau begitu, kita nak darab. Kalau kita nak darab, pindah ke sebelah. Dia mesti darab kepada kedua-dua. Okey? Darab kepada kedua-dua. Ini darab, mesti darab dua-dua. Ingat betul-betul Ingat Jangan salah. Jangan silap lagi lepas ni. Sangat ramai pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 masih buat begini. Ini bahaya kalau awak buat begini. Okey, jadi apa yang cikgu nak awak buat dekat sini, awak buat begini 2 darab dengan M, 2 darab dengan negatif 1. 2 darab M adalah 2M. 2 darab dengan negatif 1 adalah negatif 2. Begitu baru dia betul. Okey, sini jadi 3M. Okey. Kedua-dua belah pihak ada M. Ingat tadi, kalau huruf ada di kedua-dua belah pihak, sebaik-baiknya cikgu nak suggest kepada awak, huruf-huruf ini kita bawa sebelah inilah. Okey, jadi ini jadi 3M, warna-warni kita bagi ni. Awak tengok 2M ini. Macam mana kita nak menentukan dia di sebelah dia jadi tolak ke, jadi tambah ke? Cara untuk kita menentukan adalah kita tengok ini 2M. Awak tahu kan, 2M ini is a positive number. 2M is a positive number. 2M adalah nombor positif. Kalau positif, kita anggap dianya adalah tambah. Okey, boleh. Tambah pergi sebelah dia akan jadi tolak. So ini 2M. Ini negatif 2. Akan senang. Boleh kan? Cikgu percaya boleh. Okey. 3M tolak 2M. Ingat dalam algebra ini tambah tolak sangat senang. Kalau hurufnya sama, 3 tolak 2, awak kira tu sahaja. 3 tolak 2 apa? Yang ni takkan tak tahu kan? 3 tolak 2, 1 lah. 1M. 1M sama dengan negatif 2. Dan sukacitanya saya ingin memaklumkan bahawa kalau 1M, huruf itu di depannya ada nombor 1, dalam algebra kita tak tulis, cikgu buangkan. 1M bersamaan dengan negatif 2, artinya M sama dengan negatif 2. Bisa ya? Bisa? Boleh? Okey, next pula kesilapan pelajar yang sering terjadi. Okey, soalan ni tak perlulah. Okey, now jom kita tengok ni. Sekejap cikgu atur duduk jap. Mengaturkan kedudukan sekejap. Okey, now yang ini, apabila soalan begini, awak tengok, oh cikgu, ini negatif, ini per lah cikgu katanya. Okey, bila katanya ini per, okey cikgu ini per. Kalau per cikgu,
Ini perbahagi, pergi sebelah jadi darab cikgu katanya. Okey, ingat satu lagi rules. Rules ini tadi kalau di sini darab, pergi sebelah dia akan darab semua. Okey. Tetapi awak mesti ingat juga. Tambah tolak darab bahagi. Darab bahagi kita kemudiankan. Boleh faham? Boleh faham? Boleh faham? Darab dan bahagi kita kemudiankan. Kita dahulukan tambah tolak dahulu. Maknanya ini jangan buat dulu. Bukan jangan buat apa tahu, jangan pindah dahulu. Awak jangan buat macam ni, dia jadi 12 tambah 6, ini jadi 18W. Allahu Akbar, jangan buat begini. Ini salah ya tuan-tuan dan puan-puan, ini salah. Okey. Cara sebenarnya, kalau awak nampak soalan begini, sebaik-baiknya yang ini awak tinggalkan dahulu. Okey, jangan tengok dahulu, jangan dipindah-pindahkan dahulu. 6 ini kita pindah ke sebelah. 6 ini is a positive number. 6 is a positive number. Positif maksudnya tambah. Okay? Tambah pergi ke sebelah jadi apa? Tambah pergi sebelah jadi tolak. Jadi ini menjadi 18 tolak 6. Ini 12 per W masih. Okay. Boleh tak cikgu terus buat terus kat sini? 18 tolak 6 apa? 18 tolak 6 adalah 12. Ya, boleh ya. Ingat, 12 ini jangan 12, awak pindah sebelah jangan. Dalam pecahan ada rules lagi. Dalam pecahan itu rulesnya adalah atas itu tak boleh kacau. Kacau maksudnya pindah. Atas tak boleh pindah. Bawah sahaja boleh pindah. Jadi, jika kita nak memindahkannya, pastikan kita pindah ini. Jadi, dia akan jadi 12W. Ini 12. Okey, 12W kan darab. Kan darab pergi sebelah jadi 12 per 12. Ini W. Okey. So, tak payahlah soalan satu ni. Ini tadi sebenarnya soalan dekat atas ni sepatutnya. Okey. 12 per 12 maksudnya 1. Okey, jadi W sama dengan 1. Nak tulis begini pun boleh. 12 sama dengan 1. So, itu sahaja sesi cikgu pada pagi ini. Harap ianya memberi manfaat kepada awak dan kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye.